الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat sekalian untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah mencari bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mari kita ambil pengajaran daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia di sepanjang zaman dengan firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Afa'amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Suratul A'raf. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan rasul-rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Patutkah penduduk negeri itu bersedap hati serta merasa aman dari kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Patutkah mereka bersukaria sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah? Kerana sebenarnya tidak ada merasa aman dari rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah itu, melainkan orang-orang yang rugi. Sidang Jumaat sekalian, mimbar memulakan khutbah Jumaat pada hari ini dengan memperingati sidang Jumaat sekalian untuk mematuhi SOP walaupun di mana saja kita berada. 2 hari kebelakangan ini terdapat rungutan yang meluas di kalangan penguatkuasa pihak berkuasa tempatan yang diberi tanggungjawab untuk memantau keadaan di bazar-bazar Ramadan, bahawa terdapat kecuaian dan kealpaan yang meluas
di kalangan pengunjung dan peniaga yang hadir ke Bazar Ramadan tanpa mematuhi SOP, tidak memakai pelitup muka, tidak mengambil suhu badan, datang bersama keluarga, berada di satu gerai lebih daripada 2 orang pada satu masa, peniaga tidak memakai apron, tidak memakai face mask, tidak menjaga kebersihan, berpusu-pusu, tidak menjaga jarak fizikal. Sidang Jumaat sekalian, kealpaan ini boleh mendatangkan bala bencana yang lebih besar daripada sedikit kebebasan yang telah diberikan untuk kita berkunjung ke Bazar Ramadan mencari juadah berbuka puasa. Yang lebih lagi ialah peluang kepada saudara mara kita menjalankan perniagaan mencari rezeki sempena Ramadan ini dalam suasana negara dan dunia sedang diancam COVID-19. Sesungguhnya COVID-19 belum berakhir, malah masih mewabak dan menyerang semua sektor khususnya kesihatan dan ekonomi di negara kita. Sidang Jumaat sekalian, jumlah kes COVID di Malaysia setakat 15 April semalam ialah 367,977 kes dengan 2,148 kes baru dan telah menyebabkan 1,363 kematian. Di seluruh dunia terdapat 138 juta kes, 78,8 juta sembuh dan 2,97 juta telah mati kerana COVID-19. Kematian tertinggi ialah di Amerika Syarikat. Lebih daripada setengah juta orang, iaitu 564,000 orang meninggal akibat coronavirus ini. Diikuti oleh India 173,000 kematian, Brazil 362,000 kematian, Perancis 99,777 kematian, Rusia 102,000 kematian. Dan sedar atau tidak, coronavirus ini, COVID-19, telah menjadi antara penyebab korban nyawa manusia yang tertinggi di zaman moden serba canggih, serba maju ini, selepas kematian yang besar dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia yang kedua, pada tahun 1939 sehingga 1945, dunia mencatatkan kehilangan nyawa 85 juta orang. 61 juta adalah orang awam, 24 juta adalah tentera. Lebih ramai orang awam mati dalam peperangan dunia kedua berbanding tentera. Pada Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918, 8,6 juta nyawa hilang di kalangan tentera dan 6,4 juta orang awam meninggal akibat Perang Dunia Kedua. Dan inilah titik tolak kepada perubahan dunia yang berlaku di awal abad ke-21 sehinggalah ke hari ini. Yang ingin disebutkan dalam khutbah Jumaat pada hari ini ialah kemungkinan-kemungkinan, perancangan-perancangan, perubahan-perubahan besar-besaran yang berlaku selepas peristiwa-peristiwa besar yang meragut korban begitu banyak
seperti yang telah dicatatkan oleh sejarah dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sidang Jumaat sekalian, selepas Perang Dunia Pertama 1918, 6 tahun selepas itu, sejarah merekodkan tumbangnya Empayar Khalifah Uthmaniyah yang berpusat di Turki pada 3 Mac 1924. Bermula sejak akhir kurun ke-20, Khalifah Uthmaniyah yang semakin meninggalkan sifat-sifat kepimpinan yang diasaskan oleh Osman Ortogul yang membina Khalifah Uthmaniyah. Ciri-ciri Islam yang semakin hilang, yang dilupakan di akhir kurun ke-20, membawa kepada kedudukan kerajaan Uthmaniyah semakin hari semakin kecil. Negara-negara Arab menuntut kemerdekaan atas sifat nasionalisme Arab. Negara-negara yang jauh semakin sukar untuk dikawal. Akhirnya gerakan dalaman yang disusun atur oleh pihak lain, khususnya pihak Yahudi, dikepalai oleh beberapa tokoh-tokoh besar dunia pada ketika itu, menggunakan khidmat dan susuk tubuh orang tempatan. Akhirnya tumbang kerajaan Khalifah Uthmaniyah pada 3 Mac 1924. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Gerakan Zionis menggunakan pelbagai kaedah untuk melemahkan umat Islam. Satu demi satu, gerakan Islam, kerajaan Islam dilemah dan dijatuhkan. Selepas kerajaan Uthmaniyah tidak lagi mewarisi ciri-ciri pemerintahan nubuwah seperti mana yang diasaskan oleh generasi awal, berlaku penyelewengan, kezaliman, kemewahan, kemungkaran dan pelbagai masalah integriti. Akhirnya Khalifah Uthmaniyah tumbang. Satu perkara besar yang jarang disebut akibat kejatuhan Khalifah Uthmaniyah adalah peranan yang dimainkan oleh The Young Turk, generasi muda Turki yang diracuni pemikiran mereka untuk segera menjatuhkan kerajaan yang dituduh dan diletakkan pelbagai-bagai kelemahan, dan ini menimbulkan kemarahan di kalangan muda belia mereka pada waktu itu yang dipanggil The Young Turk, orang-orang muda Turki. Walaupun sedar khalifah sedang diancam, The Young Turk tidak peduli kerana menganggap masalah dalaman itu patut lebih utama dan patut didahulukan untuk diuruskan. Mereka tidak kisah kerajaan Islam dijajah, asalkan hasrat mereka menukar kerajaan dapat dilaksanakan. Mereka membantu musuh menyebar kebencian di kalangan rakyat Turki terhadap khalifah, bercampur baur antara cerita benar dan rekaan. Mereka dengan bongkaknya menyatakan, usah bimbang dengan Yahudi, sekali kita ludah, mereka akan hanyut dengan air liur kita sahaja. Akhirnya, dengan kegelojohan golongan ini, khalifah tidak dapat bertahan. Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh tentera dalam peristiwa yang sangat tidak bermaruah. Kemudian naiklah tokoh yang kita semua kenal, Mustafa Kamal Atatürk. The Young Turk bersorak gembira kononnya masalah mereka telah selesai dengan bertukarnya pemerintahan. Tanpa menunggu lama, Atatürk terus mengumumkan tiada lagi sistem monarki dan menukar menjadi sistem republik.
Kemudian beliau mengubah hampir semua nilai-nilai Islam dalam pentadbiran Turki, seperti menegakkan ideologi sekular, mengubah azan kepada bahasa Turki, menghadkan aktiviti orang Islam, menukar Masjid Hagia Sophia kepada muzium, dan memburu setiap ulama yang mengajar Islam sebenar. Malah kekejaman dan kejahatan Atatürk lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi sepanjang pemerintahan Utsmaniyah. The Young Turk tadi akhirnya sedar langkah mereka menyokong Atatürk adalah silap, sikap mengikut nafsu amarah sehingga tidak berfikir panjang menyebabkan mereka sendiri beroleh padah. Kegemilangan Islam akhirnya lenyap dengan kegelojohan mereka sendiri meninggalkan Islam, sanggup mengikut kata-kata musuh Islam dalam menyelesaikan masalah dalaman orang Islam. Namun semuanya sudah terlambat, tiada guna lagi segala penyelesaian. Selama ini mereka tidak mempedulikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu berpaling dari jalan asalmu, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Peristiwa seperti ini patut menjadi pengajaran buat seluruh umat Islam di dunia ini. Sikap gelojoh, mengikut hawa nafsu serta mendengar nasihat orang-orang kafir dalam menyelesaikan masalah dalaman umat Islam amat perlu dijauhi. Semua itu adalah punca terpenting hilangnya payung khalifah yang didambakan umat Islam sejagat. Kita wajib kembali berpaut kukuh kepada Islam sebagai penyelamat umat manusia. Sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, itu peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah kita. Selepas tahun 1924 hilangnya Empire Khalifah Utsmaniyah, berlaku lagi peristiwa besar yang menyebabkan kematian yang lebih ramai, bermula tahun 1939 sehingga 1945, yaitulah Perang Dunia Kedua. Negara kita Malaysia, tanah Melayu ini tidak terkecuali menjadi medan perang, ditakluki oleh Jepun daripada Inggris. Sidang Jumaat sekalian, perang yang mengorbankan 100 juta nyawa seluruh dunia itu akhirnya mengubah sekali lagi peta dunia ini dengan pihak bersekutu yang menang peperangan telah membentuk satu sistem baru dunia apabila menubuhkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dengan segala ciri-ciri dan segala rangkaian di bawah PBB yang sehingga ke hari ini mengawal pergerakan, mengawal perkembangan, menentukan sistem keamanan dunia melalui resolusi dan sidang PBB. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua, selepas kemusnahan dan kematian besar-besaran. Ditubuhkan IMF, ditubuhkan Bank Dunia, dibangunkan negara-negara yang musnah akibat perang melalui pinjaman dan hutang, dipindahkan tenaga-tenaga buruh dari negara-negara yang masih ramai manusia pergi ke negara-negara yang musnah, yang telah hilang tenaga manusia, untuk membela dan membangunkan semula negara-negara tersebut. Ramai penduduk Turki telah menyeberang menjadi tenaga kerja di Jerman. Direkodkan pada hari ini masih terdapat 5 juta orang Turki yang membantu Jerman bangun semula daripada kemusnahan Perang Dunia Kedua, masih menetap di Jerman. Dan alhamdulillah, ini menjadi sebahagian punca ramai orang-orang Jerman akhirnya
mengenal dan menganut Islam. Sidang Jumaat sekalian, negara-negara ini terus dikawal. 1948 mencatatkan sejarah pedih untuk kita apabila negara-negara Islam telah dibelah, dipecah-pecahkan daripada Empire Osmaniyah menjadi negara-negara yang dijajah. Palestin diambil oleh Yahudi Zionis menjadi negara haram Israel. Wilayah-wilayah besar Islam dipecahkan menjadi negara-negara kecil, diserahkan kepada raja-raja Arab yang kini saling bertelingkah dan saling berlumba mengumpul kekayaan. Wilayah-wilayah di sekitar kita seperti Arakan di Burma dipisahkan daripada Bengal, dimasukkan ke dalam wilayah Burma, sehingga ke hari ini umat Islam yang menderita sejak tahun 1924 di Arakan tidak menemui jalan penyelesaian mereka. Yang ingin disebutkan pada hari ini sidang Jumaat sekalian, selepas beberapa peristiwa besar dunia akan berlaku peristiwa-peristiwa besar yang lain. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita sedang menghadapi peperangan dengan musuh yang tidak kelihatan, COVID-19. Saya sebutkan tadi, setakat ini telah mencatatkan kematian 2,97 juta di seluruh dunia, dan selepas vaksin diberikan kepada beberapa penduduk di seluruh dunia, kes COVID-19 nampaknya semakin menurun. Tetapi ada laporan mengatakan ada spesies baru COVID-19 generasi keempat mula mengambil tempat di beberapa negara yang menjadikan vaksin yang telah disuntik ada yang tidak berkesan. Inilah kebimbangan yang patut ada di kalangan masyarakat kita di negara ini. Sidang Jumaat sekalian, penyelesaian kepada semua masalah ataupun jangkaan-jangkaan ke depan yang akan melanda kita umat Islam adalah penguasaan kepada ilmu, kesedaran yang tinggi, kesungguhan untuk mengawal keadaan di sekitar kita. Saya ambil kesempatan ini sidang Jumaat sekalian untuk mengajak masyarakat di daerah ini, khususnya dalam Qaryah Jeneri ini, untuk memberi perhatian serius kepada perkembangan anak-anak kita. Jangan ada anak-anak kita yang keciciran sekolah. Jangan ada ibu bapa yang mengabaikan pendidikan anak-anak peringkat rendah, peringkat menengah. Ada peluang untuk anak-anak kita menganjurkan pengajian lebih tinggi. Kita kena usaha supaya ilmu yang kita kuasailah, dengan penguasaan ilmu, dengan penguasaan kemahiran, dapatlah kita menghadapi cabaran-cabaran yang semakin hari semakin berat untuk kita hadapi. Berhadapan dengan masalah yang semakin kronik, kita tak dapat mengelak daripada mengakui bahawa masyarakat kita sebahagiannya mengabaikan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai ibu bapa terabai. Tanggungjawab sebagai suami turut terabai. Anak-anak tidak dipedulikan pergi atau tidak ke sekolah. Isteri-isteri keluar dari rumah sesuka hati, sebebas-bebasnya. Budaya hidup yang sedang melanda kita seolah-olah telah mencarik-carikkan sistem kekeluargaan, menghilangkan keupayaan si suami sebagai ketua keluarga, menghilangkan kasih sayang si ibu yang bertanggungjawab untuk mendidik dan memerhatikan perkembangan anak-anak. Sidang Jumaat sekalian, hal ini perlu diatasi segera.
mara bahaya yang mungkin datang akibat peristiwa besar COVID-19 yang mungkin selesai atau tidak selesai dalam tempoh terdekat ini adalah lebih dahsyat daripada apa yang kita jangkakan. Tidak ada pernah sesiapa pun yang menjangkakan syarikat-syarikat penerbangan gergasi dunia yang serba mewah, serba canggih boleh merentas daripada negara ke negara dalam tempoh yang singkat dengan COVID-19. Sidang hadirin sekalian, kapal-kapal mereka kini tersadai di lapangan terbang setelah lebih setahun tidak dapat terbang. Puluhan ribu pekerja telah diberhentikan. Syarikat-syarikat penerbangan, syarikat-syarikat pelancongan, hotel-hotel mewah kini menunggu masa untuk tersembam ke bumi. Dunia bagaikan terhenti. Projek globalisasi seakan-akan terhenti dengan COVID-19. Lebih dahsyat daripada pembunuhan jasad dan jiwa, kini kita pernah terkurung pada bulan Mac tahun lalu, dan beberapa ketika selepas pada itu. Saya tidak pasti berapa lama lagikah kita akan menghadapi perkara seumpama ini. Sidang hadirin sekalian, persiapan yang patut kita lakukan pada waktu ini ialah memastikan generasi anak-anak kita yang akan mewarisi dunia ini kukuh pendidikannya, kuat jati dirinya, tinggi integritinya, siap sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang dengan penguasaan ilmu dan kemahiran yang bersungguh-sungguh, seterusnya berpegang teguh dengan Islam. Insya-Allah kita akan hadapi perkembangan dunia ini bersama-sama dengan persiapan-persiapan yang sentiasa kita adakan insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.